Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam video PDPR Pendidikan Islam Tingkatan 5 KSSM. InsyaAllah kali ini kita akan belajar pelajaran 12 bidang fiqh, tajuk perkahwinan. Pertama sekali kita lihat pengertian perkahwinan. Perkahwinan ialah akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dengan perempuan menurut hukum syarak. Akad yang menghalalkan, akad yakni lafaz ijab dan kabul yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dengan perempuan menurut hukum syarak. Anak-anak yang dikasihi sekalian, kita lihat dalil pensyariatan perkahwinan dalam Islam. Yang pertama sekali firman Allah Subhanahu wa taala, tengok firman Allah taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wankihul ayyama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum. Surah An-Nur. Maksudnya, dan kahwinkanlah orang bujang dalam kalangan kamu dan orang yang soleh daripada hamba-hamba kamu lelaki dan perempuan. Okay. Manakala hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghdul lil basar wa ahsinu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bis siyam fa'alaihi bisawm fa'innahu lahu wija. Riwayat Abu Daud. Maksudnya, wahai pemuda-pemuda, sesiapa yang berkemampuan dalam kalangan kamu untuk menyediakan belanja kahwin, maka hendaklah dia berkahwin, kerana berkahwin itu dapat menutup pandangan daripada melihat maksiat dan memelihara kemaluan daripada melakukan zina. Sesiapa yang tidak mampu maka hendaklah berpuasa. Sesungguhnya puasa itu dapat mengurangkan hawa nafsu. Okay. Jadi ini dua dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan kepada kita pensyariatan perkahwinan di dalam Islam. Seterusnya kita lihat hukum perkahwinan. Hukum berkahwin berubah mengikut keadaan seseorang. Yang pertama sekali, hukumnya adalah harus apabila tiada desakan untuk berkahwin ataupun tiada halangan untuk seseorang itu berkahwin. Manakala hukumnya menjadi sunat apabila seseorang berkeinginan untuk berkahwin dan mampu menyediakan nafkah zahir dan batin. Ada keinginan dan mampu menyediakan nafkah zahir dan batin. Manakala hukumnya menjadi haram sekiranya dia bimbang terjerumus ke lembah maksiat, perzinaan, sekiranya tidak berkahwin dan dalam pada masa yang sama dia mampu untuk menyediakan nafkah zahir dan batin. Manakala makruh ialah seseorang itu mempunyai keinginan untuk berkahwin tetapi tidak mampu memberikan nafkah untuk pasangan. Ingin berkahwin tapi tak mampu nak memberikan nafkah kepada pasangan. Dan haram seandainya seseorang itu berkahwin untuk tujuan menzalimi atau memudaratkan pasangannya. Seterusnya kita lihat hikmah perkahwinan. Yang pertama sekali ialah untuk memenuhi tuntutan batin dan yang merupakan fitrah manusia. Manakala hikmah yang kedua ialah memelihara diri daripada keruntuhan akhlak dan pelbagai penyakit yang berpunca daripada gejala sosial yang boleh mencemarkan maruah. Okay. Jadi maknanya yang pertama sekali tadi, fitrah manusia memang berkeinginan untuk berkahwin. Dan yang kedua ialah untuk menghindarkan daripada keruntuhan akhlak dan pelbagai penyakit akibat perzinaan. Yang ketiga, memelihara keturunan yang baik untuk generasi yang akan datang. Jadi Islam menjaga nasab, yakni keturunan, supaya tidak bercampur aduk dan bagi memelihara generasi yang akan datang.
Okey, seterusnya, hikmah yang keempat ialah mewujudkan ketenangan jiwa melalui hubungan jantina yang halal. Oleh kerana ianya merupakan fitrah manusia, jadi ia akan melahirkan ataupun mewujudkan ketenangan di dalam diri masing-masing. Okey, seterusnya yang kelima ialah menghindari perbuatan seks secara bebas yang boleh boleh membawa kepada jangkitan penyakit. Sebagaimana yang kita sedia maklum, hubungan bebas ini boleh menyumbang kepada penyakit-penyakit yang bahaya seperti AIDS dan juga sifilis. Sebab itulah Islam mensyariatkan perkahwinan. Dan hikmah yang terakhir ialah kita lihat yang keenam, menjalinkan hubungan persaudaraan antara kedua-dua belah keluarga dan juga kedua-dua belah keluarga suami dan isteri. Okey, apabila perkahwinan ini berlaku, maka hubungan kekeluargaan menjadi semakin luas. Maknanya dia keluarga lelaki dan isteri saling merapatkan hubungan silaturahim. Sebab bila berkahwin, suami dah ada dua orang ayah, seorang ayah kandung dan seorang lagi ayah mertua. Begitu juga ibu dan juga adik-beradik yang lain. Jadi dengan ini secara tidak langsung akan merapatkan lagi hubungan kekeluargaan di antara pasangan suami dan isteri. Seterusnya kita lihat contoh soalan yang boleh dikemukakan berdasarkan tajuk ini. Okey, soalan yang diberikan ialah jelaskan dua hikmah disyariatkan perkahwinan dalam Islam. Okey, kata kunci soalan cuba lihat betul-betul, jelaskan. Okey, bila jelaskan memerlukan jawapan ayat lengkap. Ayat mesti lengkap. Kalau tidak, tak dapat markah ya. Sebab bila dua markah di sini, dua isi, dua markah, satu isi yang jawapan ayatnya lengkap baru mewakili satu markah. Okey. Macam mana nak jawab? Tengok teknik menjawabnya. Yang pertama sekali, tulis balik kata kunci jawapan. Dua hikmah perkahwinan dalam Islam ialah. Okey. Kena tulis ya, supaya kita tidak lari daripada kehendak soalan. Okey. Jawapan tulis nombor satu. Yang pertama sekali, memenuhi tuntutan batin seseorang. Okey, maknanya dia ayat yang lengkap. Dah boleh. Sempurna satu markah. Jawapan yang kedua, memelihara keturunan yang baik. Okey, ayat lengkap juga. Maka dapat lagi satu markah, dua markah. Nak jawab yang ketiga boleh. Jawab yang ketiga, isi yang ketiga, memelihara diri daripada keruntuhan akhlak. Okey, tiga jawapan. Baik, lebih baik jawab tiga ataupun empat supaya untuk backup jawapan 1 dan 2 salah. Dan di hujung jawapan kita letak tu tanda per dengan 2 sebab 2 markah tadi diberikan untuk soalan ini. Okey, seterusnya tengok jawapan di bawah yang salah jawapan yang salah. Kalau dia terus jawab tanpa kata kunci jawapan, itu dah satu teknik yang tak betul. Ataupun dia ada kata kunci jawapan tapi jawapannya yang pertama fitrah. Bila satu perkataan soalan kata kunci jelaskan, maka jawapan tersebut tidak diterima walaupun sebenarnya dah ada isi di situ. Jadi kalau dia dapat sempurnakan ayat tersebut, bukankah bagus? Jadi dia kena jawab memenuhi fitrah naluri ingin berkahwin manusia. Okey, contohnya memenuhi fitrah manusia. Okey, boleh ayat yang sempurna. Okey, sebab itu pentingnya memahami kata kunci soalan. Yang kedua, dia jawab keturunan yang baik. Okey, dah ada isi. Tapi oleh kerana soalan itu jelaskan, bila dia jawab keturunan yang baik, ayat itu macam perkataan itu macam tergantung. Sebab tu kata nak ayat yang lengkap. Dia kena betulkan untuk melahirkan keturunan yang baik. Okey, bagi bagi memelihara keturunan yang baik. Okey, boleh. Jadi sempurnakan ayat sikit dia. Sebab tu pentingnya kita belajar teknik menjawab supaya kita tidak hilang markah. Kalau dia jawab yang ketiga pula, jaga akhlak. Okey, pun salah. Sebab apa? Kerana soalan tadi jelaskan. Kalau soalan senaraikan tak apa. Tapi bila hikmah ni biasanya soalan boleh jelaskan ataupun kemungkinan tak terangkan.
Jadi kalau disoal dengan terangkan dua hikmah pun, kehendak jawapan sedikit berbeza. Itu saya akan terangkan dalam siri-siri yang akan datang. Jadi semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.